位弟兄姐妹平安。 Salam damai sejahtera Bapak Ibu sekalian, Shalom. 我们开始今天的崇拜。 Kita akan memulai ibadah kita hari ini. 耶稣领我， Tuhan memegang pimpinan.我们一起来宣告我们的信仰。使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我们接着唱一首诗歌。 Kita kembali mengangkat pujian, Kau mengenal hatiku. 你认识我的心。
sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Ya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga kami dapat bersama beribadah secara online. Tuhan, kami mau menyerahkan setiap dari kami, kiranya Roh Kudus yang menuntun kami, sehingga setiap firman Tuhan yang akan kami dengar, dapat kami mengerti ya Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk pekerjaan misi yang ada di dunia ini. Kami mau menyerahkan untuk setiap gereja dan misionaris yang Kau utus ya Tuhan. Kiranya meskipun di masa sulit ini, Engkau yang terus menyertai pelayanan mereka,
dan Engkau yang mencukupi segala keperluan yang mereka butuhkan, ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau terus berdoa untuk negara kami. Pada saat ini negara kami sedang kesulitan, ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong negara kami. Kami percaya Engkau selalu mengasihi negara kami ini, ya Tuhan. Kami mau serahkan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai. Kami serahkan untuk setiap pemimpin yang ada di negara kami ini. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka hikmat bijaksana dalam memimpin negara kami. Tuhan, kami juga mau menyerahkan negara kami, gereja kami ke dalam tangan-Mu. Kami sangat rindu untuk kami dapat kembali berjumpa dan beribadah bersama, ya Tuhan. Kiranya Engkau mendengarkan kerinduan kami ini. Kami mau serahkan untuk setiap jemaat, Engkau yang selalu memberikan kami kesehatan. Kami percaya, ya Tuhan, meskipun saat ini kami hanya dapat beribadah secara online, namun iman kami akan terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami juga mau menyerahkan segala aktivitas pelayanan di dalam gereja kami ini, ya Tuhan. Untuk setiap majelis, pengurus, aktivis, segalanya kami serahkan kepadamu. Kiranya Engkau memberikan kami kerendahan hati untuk melayani Engkau, ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan setiap hamba Tuhan yang ada di gereja kami ini, Tuhan. Engkau yang memberikan mereka hikmat bijaksana dalam memimpin dan mengajari kami. Untuk Boksuliu, Cuan Tawiman, Cuan Taubela, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Untuk waktu ke depannya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudari kekasih dalam Tuhan. 我首先报告给大家教会的信息 Saya akan terlebih dahulu menyampaikan warta gereja. 继续我们多多保重身体健康 Marilah kita tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. 现在我们教会继续用 online 崇拜 Dan gereja kita masih beribadah secara online. 我们用全心全意来参加崇拜 Marilah kita dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa kita ketika kita beribadah di hadapan Tuhan. 我们教会有2种奉献的方法 Dan gereja kita menyediakan 2 cara bagi jemaat Tuhan untuk memberikan persembahan. 一个方法是我们直接用银行的账号来奉献 Cara yang pertama yaitu melalui transfer rekening. 还有第二个方法是礼拜天直接到教会可以奉献 Dan cara yang kedua adalah di hari Minggunya kita langsung membawa persembahan kita datang ke gereja. 现在有这样的情况，已经过了有比较长的时间。 Dan kondisi keadaan seperti ini kita telah lewati dalam jangka waktu yang cukup lama. 所以大多数的教会现在奉献当中有一点困难。 Oleh karena itu, sebagian besar gereja Tuhan juga ada mengalami kesulitan di dalam hal keuangan. 实在说，我们教会也有困难。 Dan jujur, saat ini kondisi gereja kita juga mengalami hal yang sama. 现在我们教会努力有做慈善活动。 Saat ini gereja kita juga bergiat berusaha untuk mengadakan kegiatan sosial. 现在我们教会也真需要我们的会友积极性来参加奉献。 Dan saat ini gereja juga sangat butuh dukungan persembahan daripada seluruh jemaat Tuhan untuk kita bisa mengadakan kegiatan sosial juga. 现在我们继续来多多念神的话语。 Dan marilah kita tetap giat membaca firman Tuhan. 特别我们有每一周星期三晚上7点钟，我们有祷告会。 Dan juga setiap hari Rabu malam jam 7 kita ada persekutuan doa. 所有的会友我们我们一起来参加一下。 Kami mengajak supaya seluruh jemaat Tuhan bisa ikut serta di dalam persekutuan doa ini. 好的，我们一起来打开今天的我们分享的神的话语，彼得前书第2章18节到25节。 Hari ini mari kita bersama membuka nas firman Tuhan dari surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai 25. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian, jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita,
maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. 阿门。 Amin. 我们一起来祷告。 Mari kita bersatu di dalam doa. 阿爸天父，感谢你， Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. 主啊，我们都来到你面前。 Semua kami telah datang di hadapanmu. 虽然我们现在在家里当中崇拜， Sekalipun saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. 我们相信上帝的荣耀已经临到在我们中间。 Tetapi kami yakin dan percaya anugerah Tuhan, kemuliaan Tuhan hadir nyata di tengah-tengah keluarga kami. 现在我们要听你的话语， Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. 求圣灵赐给我们智慧， Kiranya Tuhan Kau menganugerahkan kami hikmat bijaksana. 所有的荣耀都归给上帝。 Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. 这样的祷告奉靠耶稣基督的求， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 阿门。 Amin. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 现在我们继续来分享彼得前书。 kita masih melanjutkan eksposisi dari surat 1 Petrus. 我们念彼得前书的时候， Ketika kita membaca surat 1 Petrus, 可以看到了， kita sudah melihat 彼得现在努力给当时的基督徒安慰力量。 Nah, Petrus dia berusaha menguatkan, berusaha menghiburkan orang-orang Kristen pada zaman itu. 因为当时的基督徒面对了很大的危机的情况， Karena orang-orang Kristen pada waktu itu mereka menghadapi penganiayaan yang begitu hebat. 但是我们注意点看， Tapi mari kita melihat 彼得怎样安慰他们？ bagaimana cara Petrus menghibur mereka. 他这样说吗？ Apakah dia katakan seperti ini? 若你们是作为上帝的百姓的话，无论什么都没有苦难。 Nah, jikalau kalian ini adalah umat Allah, kalian tidak akan mengalami kesulitan. 他这样说了吗？ Apakah dia katakan hal seperti ini? 他说的不是这样的， Dia tidak katakan seperti ini. 他对于我们这样说： Nah, dia katakan seperti ini kepada mereka. 虽然我们面前有苦难， Sekalipun kita menghadapi penderitaan, 但是这个是暂时的， tetapi ini hanyalah sementara. 我们里面有永远的盼望， Karena di dalam diri kita memiliki pengharapan yang kekal. 我们里面有活泼的盼望。 Di dalam diri kita punya pengharapan yang berkobar. 这样的盼望呢，我们透过耶稣基督可以得到。 Dan pengharapan ini kita dapat melalui Yesus Kristus. 只有已经重生的上帝的百姓可以得到。 Dan hanya anak Allah, umat Allah yang telah mengalami lahir barulah yang bisa mengalaminya. 所以这样的盼望是从上帝而来的恩典。 Oleh karena itu pengharapan ini merupakan anugerah yang datang dari Tuhan. 我们住在有这样的盼望里面， Dan kita tinggal di dalam pengharapan yang kekal ini. 我们可以等待主耶稣基督再来的那天。 Dan kita bisa dengan sabar menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali nantinya. 我们可以做圣洁， Dan kita bisa hidup dalam kekudusan. 我们每一天我们可以敬畏上帝。 Dan setiap harinya kita bisa hidup dengan takut akan Tuhan. 这就是上帝的百姓的特点。 Nah, ini merupakan ciri khas daripada kehidupan sebagai umat Allah. 彼得说：“我们是上帝的百姓， Petrus katakan kita ini adalah umat Allah. 上帝来拣选我们， Tuhan Allah telah memanggil kita, memilih kita. 所以我们是被拣选的族类。 Oleh karena itu kita ini adalah bangsa terpilih. 我们是君尊的祭司， Kita ini adalah imamat rajani. 我们是圣洁的国度， Kita ini adalah bangsa yang kudus. 我们是属于上帝的子民。”
Kita ini adalah umat milik kepunyaan Allah. 所以我们一定要除掉在我们生活当中的一切的肉体的思维。 Oleh karena itu, di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita harus menjauhi keinginan daging. 然后呢，我们一定要顺从上帝建立的所有的权势。 Dan kita juga harus menaati segala pemerintah kita, segala kekuasaan yang telah anugerahkan kepada pemerintahan kita. 我刚才这个简略了我们以前我们一起来分享的彼得前书的内容。 Nah, tadi saya sudah menyimpulkan segala sesuatu yang telah kita pelajari bersama di bagian depan dari surat 1 Petrus ini. 彼得对我们说， Petrus katakan kepada kita, 我们是上帝的百姓 kita ini adalah umat Allah. 啊。是的，这个是相当重要的一部分 Benar, ini merupakan satu bagian yang sangat penting. 啊。如果我们不知道我们是谁的话， Jikalau kita tidak tahu kita ini siapa, 我们在所有的危机的情况当中，容易我们失去了属灵的力量。 maka di dalam ketika kita menghadapi masa-masa penderitaan, masa-masa krisis, maka kita akan dengan mudah putus asa. 今天的经文当中，彼得继续对我们要强调说， Dan melalui nas firman Tuhan hari ini, Petrus dia melanjutkan mau menguatkan kita. 我们是上帝的百姓。 Kita ini adalah umat Allah. 如果上帝的百姓的话， Jikalau kita ini adalah umat Allah, 怎样生活？ bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita? 我们首先看一下第18节。 Kita terlebih dahulu melihat ayat ke-18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. 这处经文当中，彼得提到了一个仆人， Nah, di dalam nas firman Tuhan ini, Petrus dia menyinggung tentang seorang hamba. 他是属于一个家庭的仆人。 Dia ini adalah hamba di dalam satu keluarga. 彼得对他说 Dan Petrus katakan kepada dia,：“ 你一定要顺从你的主人。 kalian harus tunduk kepada Tuhan kalian. ” 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 我们怎样应用这处经文呢？ nah bagaimana cara kita mengaplikasikan nas firman Tuhan ini? 是的，我们不是这样的仆人， Benar bahwasanya kita bukanlah hamba. 但是看一下， Tapi kita lihat, 这个仆人现在属于一个家庭的， nah kita lihat bahwasanya hamba ini merupakan milik satu keluarga. 虽然我们不是这样的仆人， Sekalipun kita bukanlah pembantu atau hamba di dalam satu keluarga, 但是我们也是属于一个团体当中的人。 tetapi kita juga merupakan bagian dari satu komunitas atau organisasi. 简单的说， Nah, singkat kata, 我们全部属于一个家庭当中的人， kita ini adalah masing-masing anggota di dalam keluarga. 还有每个人都有自己的工作。 Dan setiap kita juga memiliki pekerjaan masing-masing. 然后呢，我们现在属于一个教会当中的人， Dan kita juga merupakan anggota dari satu gereja. 所以我们也需要像这样的仆人一样的顺从。 Oleh karena itu, maka kita juga perlu ketaatan sama seperti seorang hamba. 当然，我们一定要顺从上帝的旨意。 Tentunya kita harus taat kepada kehendaknya Tuhan. 但是圣经怎么说呢？ Tetapi apa yang dikatakan di dalam Alkitab, 你们像上帝顺从上帝一样，你们一定要顺从所有的权柄、权势。 nah sama seperti taat kepada Tuhan, kalian juga harus taat kepada setiap atasan yang ada, pemerintahan yang ada. 这个是什么意思呀？ Nah, ini maksudnya apa? 啊，你们别只有在教会当中的上帝的百姓， Nah, kalian janganlah hanya sebagai umat Tuhan di dalam gedung gereja saja. 在教会里面有好好顺从的样子， Di dalam gedung gereja ada ketaatan yang baik. 但是在外面生活当中没有顺从的样子的话， Tetapi jikalau di dalam kehidupan kita sehari-hari di luar gedung gereja, jikalau kita tidak punya ketaatan yang baik, 这不是好的基督徒的样子了。 maka ini bukanlah sikap seorang Kristen yang sejati. 这18节当中，彼得对我们说， Nah, di dalam ayat ke-18 ini Petrus katakan, 凡事要存敬畏的心顺从主人。 tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. 我们常常听到了敬畏的时候，有什么感觉呢？ Nah, kita sering sekali mendengar istilah takut.
takut akan Tuhan. 我们要想我们敬畏的对象就是上帝。 Nah, kita berpikir kita punya objek daripada ketakutan itu adalah kepada Tuhan. 但是今天的经文当中，彼得怎么说？ Tetapi di dalam nats firman Tuhan hari ini apa yang Petrus katakan? 凡事要存敬畏的心顺服主人。 Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. 所以我们一定要顺从上帝设立的所有的权柄。 Oleh karena itu kita juga harus tunduk, kita juga harus takut kepada setiap kuasa atau kedaulatan yang Tuhan ciptakan. 如果我们这样顺从的话， Jikalau kita taat seperti ini, 我们可以带着好的基督徒的样子。 maka kita bisa menjadi orang Kristen yang sejati. 意思就是我们的顺从不仅仅是在教会里面，而是在外面生活当中也需要的。 Oleh karena itu maka dikatakan bahwasanya ketaatan kita, sikap takut kita akan Tuhan itu bukan hanya di dalam gedung gereja, tetapi yang khusus juga di luar gedung gereja. 我们这样顺从的话， Jikalau kita dengan ketaatan seperti ini, 我们可以给别人传福音。 maka kita bisa mengabarkan Injil kepada orang lain. 但是我们好像可以这样想 Dan mungkin saja kita bisa berpikir bahwa, 这样顺从的时候，我们受到苦难的话，那怎么办？ nah jikalau dengan ketaatan seperti ini kita mendapatkan penderitaan, nah itu bagaimana? 我们一起来看一下彼得怎么说呢？ Nah kita kembali melihat apa yang dikatakan oleh Petrus. 我们看一下第2章第19节。 Kita melihat di ayat ke-19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. 若我们受了冤屈的苦楚的话，那怎么办呢？ Nah jikalau kita menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung itu bagaimana? 彼得怎么说呢？ Nah apa yang dikatakan oleh Petrus? 若你们受到了冤屈的苦楚的话，你们一定忍耐。 Nah dikatakan bahwasannya jikalau kalian harus menanggung penderitaan yang tidak harus kalian tanggung itu adalah kalian harus bersabar. 怎么样？这样的容易还是不容易啊？ Nah ini adalah hal yang sulit atau gampang. 我们受到了有这样的苦楚的话， Jikalau kita mengalami penderitaan yang tidak seharusnya kita tanggung, 正常的反应是什么呀？ nah reaksi yang wajar itu seperti apa? 第一个抵抗， Yang pertama tentu kita akan melawannya. 还有第二个是什么呢？ Dan yang kedua itu apa? 正常论断， Tentu kita akan berargumen. 这个是什么意思啊？ Nah ini artinya apa? 哪个是对，哪个是不对？我们常常要这样说话， Tentu kita akan berargumen mana yang benar, mana yang tidak benar. 不是吗？我们需要好像有这样的态度了。 Nah tentu kita akan memperdebatkannya. 但是彼得怎么说呢？ Tetapi apa yang dikatakan oleh Petrus? 你们别这样做， Nah kalian janganlah bersikap seperti ini. 你们忍耐一下。 Tetapi marilah kalian bersabar. 若我们可以这样忍耐的话， Jikalau kita bisa bersabar, 这就是上帝喜悦的忍耐。 ini adalah merupakan satu kesabaran yang berkenan di hadapan Tuhan. 这样的苦楚当中，我们怎么可以忍耐呢？ Nah di dalam penderitaan seperti ini bagaimana mungkin kita bisa bersabar? 这第19节当中，彼得给我们好的方法。 Nah di ayat yang ke-19 ini Petrus memberikan kepada kita satu solusi yang baik. 实在我们受冤屈的苦楚的话，我们不可以忍耐。 Nah sebenarnya ketika kita menanggung penderitaan yang tidak seharusnya kita tanggung, maka kita tidak bisa bersabar. 但是怎么可以忍耐呢？ Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa bersabar? 彼得说：“你们一定要纪念上帝。 Nah Petrus katakan kita harus sadar akan kehendak Allah. ”这彼得说的“你们纪念上帝”的意思是到底什么意思呢？ Nah sadar akan kehendak Allah ini artinya apa? 我们看一下希伯来书第12章3节。 Kita lihat Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.
纪念上帝的意思是什么意思呀？ Ingatlah selalu akan Tuhan. Ini artinya apa? 纪念耶稣基督。 Ini artinya kita senantiasa mengingat akan Tuhan Yesus. 我们罪人的时候， Ketika kita masih menjadi manusia berdosa, 他为了拯救我们来到地上， Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. 他受到了苦难， Dia mengalami penderitaan. 他背着十字架， Dia memikul salib 然后呢，他死了。 dan dia mati. 怎么样啊？耶稣受到的苦难是这是正当的还是不正当的呢？ Nah, kita lihat penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, apakah ini adalah penderitaan yang seharusnya dialaminya? 今天的经文当中，对我们说，耶稣真的没有罪了， Nah, nas firman Tuhan hari ini juga menyatakan bahwasanya Tuhan Yesus dia tidak berdosa, 但是他被打了， tetapi dia juga dihukum. 他钉十字架而死了。 Dia mati di atas kayu salib. 为什么？ Mengapa? 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 所以我们在苦楚当中， oleh karena itu ketika kita menghadapi penderitaan, 我们可以忍耐。 marilah kita bersabar. 这忍耐的力量不是从我们自己找到了， Dan kekuatan untuk bersabar ini bukanlah hasil usaha kita. 这样的忍耐是从上帝而来的。 Tetapi kesabaran yang kita miliki itu adalah datangnya dari Tuhan. 虽然我们没有很大的苦楚， Sekalipun kita tidak mengalami penderitaan yang begitu hebat, 但是我们现在正在过现在很难处的时间当中。 tetapi saat ini pun kita tengah mengalami masa-masa penderitaan. 这样的时代当中，我们可以怎么忍耐呢？ Dan di dalam masa-masa penderitaan saat ini, bagaimana caranya kita bisa bersabar? 这样的时代当中，我们也一定要纪念耶稣基督。 Dan di dalam masa-masa seperti ini pun kita harus senantiasa ingat akan Tuhan Yesus. 我们一起来看一下耶稣基督受到的苦难是到底什么样的。 Mari kita bersama melihat penderitaan seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. 首先看一下彼得前书第2章22节和23节杨主经文。 Kita bersama melihat dua nas firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-22 dan 23. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 无论谁，彼得十分可以知道了耶稣基督的忍耐。 nah kita melihat bahwasannya Petrus dia sangat mengerti memahami penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. 他也经历过， Karena dia sendiri juga mengalaminya. 耶稣被抓的那天， Di malam ketika Tuhan Yesus ditangkap, 彼得也在耶稣基督的身边。 pada waktu itu Petrus juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. 耶稣受冤屈的苦楚的时候， Dan ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang tidak seharusnya dia tanggung, 彼得选择的方法是什么呀？ nah apa pilihan yang dilakukan oleh Petrus? 他选择的方法就是抵抗的， Nah, Petrus memilih melawan, menentang. 他立刻拔出一个刀， Dia segera langsung mengeluarkan sebilah pisau. 然后呢，他下掉祭司的仆人的一个耳朵。 Dan dia langsung memotong atau memutus telinga daripada seorang hamba kaisar. 不是吗？ Benar? 他下掉了祭司仆人的一个耳朵了。 Dan dia telah memotong, dia telah memenggal sebuah telinga daripada hamba dari imam. 他这样做的时候， Dan ketika dia melakukannya, 耶稣对他说的是什么呀？ apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya? 称赞还是责备他呢？ Apakah Tuhan Yesus memarahinya, menegurnya, ataukah memuji dia? 耶稣立刻责备他。 Pada waktu itu Tuhan Yesus langsung menegur dia. 我们一起看一下马太福音26章53节。 Kita melihat dalam Matius 26 ayat yang ke-53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? 亲爱的弟兄姐妹们，
Saudara-saudari yang kekasih, 耶稣为什么受冤屈的苦楚呢？ nah mengapa Tuhan Yesus harus menanggung penderitaan yang tidak seharusnya dia tanggungnya? 因为真的耶稣基督没有抵抗的力量的原因嘛。 Apakah sungguh karena Tuhan Yesus tidak punya kemampuan kuasa untuk menentang? 我们透过马太福音这个26章53节，我们都知道了耶稣有真有力量。 Nah, melalui nas firman Tuhan Matius 26 ayat 53 ini kita tahu bahwasanya Tuhan Yesus itu berkuasa. 他有可以抵抗的力量， Dia punya kuasa kemampuan untuk menentang. 但是耶稣不是这样做， Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. 为什么？ Mengapa? 因为耶稣已经知道了我来到地上的目的是什么。 Karena Tuhan Yesus dia dengan jelas mengerti memahami apa maksud kedatangannya ke dalam dunia ini. 耶稣愿意成就上帝的旨意。 Karena Tuhan Yesus datang untuk menggenapi kehendaknya Allah. 我们看一下彼得前书第2章24节。 Kita lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 在我们里面有这样的耶稣基督的恩典。 Nah, di dalam diri kita memiliki anugerah daripada Tuhan Yesus ini. 虽然教会受冤屈的苦楚， Sekalipun gereja juga mengalami penderitaan yang tidak seharusnya dialami, 但是教会别抵抗， tetapi gereja tidak boleh melawan. 因为什么呀？ Karena apa? 因为教会没有力量的原因吗？ Apakah karena gereja tidak punya kemampuan? 不是了， Tidak. 因为在教会里面有耶稣基督的恩典。 Tetapi karena di dalam gereja Tuhan ada anugerah daripada Tuhan Yesus. 所以我们在耶稣基督的恩典里面，我们可以忍耐。 Oleh karena itu di dalam anugerah Tuhan Yesus marilah kita bersabar. 我们这样忍耐的话， Dan jikalau kita bersabar, 这就是上帝所喜悦的忍耐。 nah ini merupakan satu kesabaran yang berkenan di hadapan Tuhan. 现在所有的会友在苦难当中， Saat ini seluruh jemaat Tuhan sedang menjalani masa penderitaan. 好像有些人呢忍不住， Dan mungkin saja ada di antara kita yang sudah tidak bersabar lagi, sudah putus asa. 但是我们继续在耶稣基督恩典里面， Tetapi marilah kita terus tinggal di dalam anugerah Kristus. 我们一定忍耐。 Kita harus terus bersabar. 这忍耐的时候，我们一定要想耶稣基督的苦难。 Dan ketika kita bersabar, kita memikirkan akan penderitaan Kristus. 我们一起看一下彼得前书第2章24节。 Kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. 是的，耶稣基督的忍耐是真的非常美丽的忍耐。 Benar, kesabaran yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu merupakan kesabaran yang sungguh amat indah. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 彼得写了彼得前书的时候， ketika Petrus dia menuliskan surat 1 Petrus ini, 我们看一下当时的基督徒的样子是什么呀？ nah kita lihat bagaimana kondisi keadaan orang Kristen pada waktu itu. 他们全部面对了生命的危机当中， Mereka semuanya mengalami keterancaman jiwa. 他们因着相信耶稣基督， Oleh karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus, 所以他们受到了很多的苦楚， maka mereka mengalami begitu banyak penderitaan. 好像他们当中也有愿意抵抗的人。 Dan sepertinya ada di antara mereka yang juga mau mengadakan perlawanan. 但是彼得对他们说 Tetapi Petrus katakan kepada mereka,：“ 你们别这样做， kalian jangan bersikap seperti ini. 这样的苦难当中，你们继续做忍耐一下。 Di dalam penderitaan seperti ini, marilah kalian terus bersabar. 为什么？ Mengapa? 因为耶稣已经担当了这样的苦难， Karena Tuhan Yesus telah menanggung penderitaan seperti ini juga. 耶稣成为我们的榜样。 Karena Kristuslah yang menjadi teladan bagi kita. 若犹太人
这个抵挡耶稣基督的时候， jikalau melihat orang Yahudi yang menentang Tuhan Yesus, 耶稣来选择抵抗的方法的话， jikalau Tuhan Yesus memilih caranya dengan melawan, 好像彼得也对于我们可以说， maka tentu Petrus juga akan berkata kepada kita, 你们受到了苦难的时候，你们可以来使用抵抗的方法。 nah ketika kalian menghadapi penderitaan, kalian bisa menggunakan cara untuk melawan. 但是彼得不是这样说， Tetapi Petrus tidak mengatakan hal yang seperti itu. 为什么？ Mengapa? 彼得他看到的耶稣是什么的样子呢？ Karena Petrus melihat Kristus yang sikapnya seperti apa. 耶稣受到苦难的时候， Ketika Yesus dia mengalami penderitaan, 耶稣选择的方法是什么呀？ apa cara yang dipilih oleh Tuhan Yesus? 耶稣继续做忍耐， Yesus memilih untuk bersabar 因为要成就拯救的历史。 karena untuk menggenapi sejarah keselamatan. 所以我们在苦难当中怎么做好呢？ Oleh karena itu di dalam kita menjalani masa-masa penderitaan seperti ini, apa yang seharusnya kita lakukan? 看一下希伯来书12章第2节。 Kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita kepada iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. 耶稣在十字架上的苦难当中忍耐， Nah, Tuhan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia, dia mengalami penderitaan dan dia memilih untuk bersabar. 他这样的忍耐之后， Dan setelah kesabarannya ini, 可以得到了荣耀。 dia mendapatkan kemuliaan. 过了苦难， Setelah melewati penderitaan, 他可以做了上帝的宝座的右边， maka dia bisa duduk di sebelah kanan Allah Bapa. 意思就是他得到了上帝的荣耀。 Nah, ini artinya dia telah mendapatkan kemuliaan Allah. 耶稣是我们的榜样， Yesus adalah teladan bagi kita. 耶稣过了苦难， Yesus mengalami penderitaan 又得到这样的荣耀的话， dan dia mendapatkan kemuliaan seperti ini. 跟随耶稣基督的人全部首先要过苦难。 Maka setiap orang yang percaya yang mengikut Tuhan Yesus, maka terlebih dulu juga harus melewati penderitaan. 我们才得到了荣耀。 Sehingga kita baru bisa mendapatkan 亲爱 kemuliaan. 的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 我也知道了， saya juga tahu. 到底我们当中谁可以喜悦受到苦难的情况啊？ Siapakah di antara kita yang bisa dengan senang hati melewati masa-masa penderitaan? 无论谁都不喜欢苦难， Maka siapapun itu tidak menyukai yang namanya penderitaan. 但是 Tetapi 我们生活当中真的一点都没有苦难吗？ apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari sama sekali tidak ada penderitaan? 真的，我们生活当中有多的各种各样的苦难。 Dan kita dalam kenyataannya di dalam kehidupan kita sehari-hari kita menghadapi begitu banyak penderitaan. 这样的苦难当中，我们怎么做好呢？ Dan di dalam penderitaan seperti ini apa yang seharusnya kita lakukan? 圣经说忍耐， Alkitab katakan bersabar. 因为什么呀？ Karena apa? 我们看一下彼得前书第2章21节。 Kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 耶稣成为了我们的榜样， Yesus telah menjadi teladan untuk kita. 耶稣首先做上帝所喜悦的忍耐， Terlebih dahulu Yesus melakukan kesabaran yang berkenan di hadapan Tuhan. 所以我们是真的上帝的百姓的话， Oleh karena itu, jikalau kita sungguh adalah umat Allah yang sejati, 在苦难当中，我们选择的方法也是像耶稣一样。 maka dalam kita menjalani penderitaan ini, kita juga harus memilih sikap pilihan sama seperti Tuhan Yesus. 喜悦的时候呢，喜乐当中跟随耶稣基督； Waktu kita senang, kita bisa dengan mudah mengikuti Tuhan Yesus. 苦难的时候没有跟随耶稣基督的样子，这不是上帝的百姓的样子了。 Waktu menjalani penderitaan, kita tidak sama seperti Tuhan Yesus. Ini bukanlah umat Allah yang sejati. 无论什么样的环境，
Di dalam segala kondisi 在 keadaan, 喜乐当中， baik dalam hal sukacita 在苦难当中， maupun dalam hal yang duka 无论 cita, 什么样的环境，我们一定要跟随耶稣基督而走。 di dalam segala kondisi keadaan maka kita harus senantiasa ikut Tuhan Yesus. 在苦难当中忍耐，这不是选择的问题了。 Di dalam masa penderitaan kita harus bersabar. Ini bukanlah masalah pilihan. 在苦难当中忍耐这是必定要做的。 Di dalam masa penderitaan kita bersabar, inilah yang seharusnya kita lakukan. 耶稣已经走过的道路， Karena Tuhan Yesus dia telah melewati jalan penderitaan ini. 谁可以成为耶稣基督的门徒呢？ Maka siapakah yang bisa menjadi murid Kristus? 跟随耶稣基督走过的道路的人，可以成为耶稣基督的门徒。 Yaitu setiap orang yang ikut menjalani apa yang telah dijalani oleh Tuhan Yesus. 除了加略的犹大以外， Kecuali Yudas Iskariot, 全部11个耶稣基督的门徒们全部都殉道了。 maka semua murid Tuhan Yesus, yaitu 11 murid Tuhan Yesus, semuanya mengalami mati martir. 他们也可以在苦难当中忍耐， Mereka juga menjalani kesabaran di dalam penderitaan. 他们受到的苦难这是正当的吗？ Apakah penderitaan yang mereka alami itu adalah yang seharusnya? 他们为什么受到苦难？ Mengapa mereka mengalami penderitaan? 因为他们要传福音， Yaitu karena mereka mau mengabarkan 因 Injil. 为他们跟随耶稣基督的原因，他们受到了苦难。 Karena mereka mengikuti teladan daripada Yesus Kristus, maka mereka mengalami penderitaan. 不是因着他们的犯罪而来的苦难， Bukan karena keberdosaan mereka, maka mereka mengalami penderitaan. 他们一直要做圣洁的生活， Mereka terus mau menjalani kehidupan yang penuh kekudusan. 他们一直敬畏上帝， Mereka terus hidup dengan takut akan Tuhan. 努力传扬耶稣基督， Mereka bergiat berusaha untuk mengabarkan Injil Kristus. 受到了苦难。 Sehingga mereka mengalami penderitaan. 他们的苦难呢，很相似耶稣基督受到的苦难。 Dan penderitaan yang mereka alami itu hampir sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. 耶稣在这样的苦难当中忍耐， Di dalam penderitaannya Tuhan Yesus bersabar. 所以他们也像耶稣基督一样忍耐。 Oleh karena itu mereka juga sama seperti Tuhan Yesus, mereka juga bersabar. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 现在我们也是在苦难当中， saat ini pun kita sedang mengalami penderitaan. 不是因着犯罪而来的苦难， Bukan oleh karena keberdosaan kita, 因为爱耶稣基督， tetapi karena kita mencintai Tuhan Yesus. 因为跟随耶稣基督而走， Karena kita meneladani Tuhan Yesus. 因为传扬耶稣基督， Karena kita mengabarkan Injil Tuhan Yesus. 因着这样的原因受到苦难的话， Oleh karena alasan-alasan seperti ini, maka kita mengalami penderitaan. 我们在这样的苦难当中可以喜乐。 Maka di dalam menjalani penderitaan ini kita juga bisa bersuka cita. 为什么？ Karena apa? 我们的苦难很相似耶稣基督的苦难一样。 Karena penderitaan yang kita alami ini sama seperti penderitaannya Kristus. 这样的苦难当中，我们可以忍耐， Dan di dalam penderitaan seperti ini kita juga bisa bersabar. 因为耶稣在苦难当中忍耐了。 Karena Yesus pun di dalam penderitaannya dia bersabar. 如果没有耶稣基督的忍耐的话， Jikalau Yesus sendiri dia tidak bersabar, 比如说这样， misalkan 耶稣被钉十字架， Yesus disalibkan di atas kayu salib. 这十字架的下面的人看耶稣怎么说呢？ Nah, orang-orang yang di bawah salib ini apa yang mereka katakan tentang Yesus? 如果你是真的上帝的儿子的话，你快点下来吧。 Jikalau sungguh engkau adalah anak Allah, maka kamu turunlah segera. 耶稣也听到了他们的声音。 Tuhan Yesus pun mendengar apa yang mereka katakan. 真的，耶稣基督没有力量从这个十字架上下来的，没有这样的力量吗？ Apakah benar Tuhan Yesus tidak punya kemampuan, tidak punya kuasa untuk turun dari kayu salib? 他可以下来。 Dia bisa saja turun. 耶稣是上帝， Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan. 在十字架上，他现在受到了苦难， Di atas kayu salib dia menjalani penderitaan. 但是他可以忍耐。 Tetapi dia bersabar. 为什么？ Mengapa? 他知道了， Karena dia tahu. 我现在不可忍耐的话， Jikalau saat ini saya tidak bersabar, 不可成就了上帝的旨意。 maka tidak bisa menggenapi kehendaknya Allah. 我可以忍耐的话， Jikalau saya bersabar,
成就了上帝的旨意， maka akan menggenapi kehendaknya Allah. 他也相信上帝的力量。 Dan dia juga percaya akan kuasa Allah. 过了这样的苦难的时间之后， Dan setelah lewat waktu atau masa penderitaan seperti ini, 上帝一定要高举我了。 maka tentu Tuhan akan meninggikan dirinya. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang 我 kekasih, 们在地上生活当中， ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia 一 ini, 天一天真不容易了。 sungguh hari lepas hari bukanlah hal yang gampang. 但是我们相信我们是上帝的百姓， Tetapi kita yakin dan percaya kita ini adalah umat Allah. 所以我们继续跟随耶稣基督而走。 Oleh karena itu marilah kita terus mengikut Tuhan Yesus. 因为什么呀？ Karena apa? 看一下彼得前书第2章25节， Kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. 我们本来是做迷路的羊， Kita dulunya adalah domba yang telah sesat. 这意思就是罪人的样子的。 Nah ini artinya itu adalah manusia berdosa. 我们以前的我们随便走了， Dulunya kita sembarang jalan. 找不着正确的道路，还有危险的道路，找不着这样的路了。 Maka kita menjadi sesat, maka kita menuju ke tempat yang marah bahaya. 为什么？ Karena apa? 因为没有真正的牧者。 Karena tidak ada gembala yang sejati. 但是现在耶稣基督为了我们的罪而死了， Tetapi saat ini Tuhan Yesus telah mati untuk dosa dan kesalahan kita. 然后呢，耶稣成为了我们的牧者， Dan Tuhan Yesus telah menjadi gembala kita. 所以我们现在跟随耶稣基督而走， Oleh karena itu maka saat ini kita berjalan bersama dengan Yesus. 这是变化的样子了。 Nah ini merupakan sikap yang telah diubahkan. 这个是上帝的百姓的样子了， Dan ini merupakan sikap sebagai umatnya Allah. 所以我们现在也需要美丽的忍耐。 Oleh karena itu maka saat ini pun kita membutuhkan kesabaran yang indah. 我们在圣经当中，我们可以看到了冤屈的、苦楚的人， Nah di dalam sepanjang sejarah Alkitab kita bisa melihat tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami penderitaan yang tidak seharusnya dia alami. 旧约圣经当中的约瑟， Nah kita melihat di dalam perjanjian lama ada Yusuf, 他被哥哥卖到埃及了。 yaitu dia dijual oleh abang-abangnya ke Mesir. 主人的仆人来诱惑他， Dan bahkan ada hambanya yang menggodanya. 他不可以在上帝面前得罪了。 Dan dia tidak bisa datang di hadapan Tuhan. 然后呢，他被囚了。 Dan kemudian dia harus dipenjarakan. 他的苦难的原因是什么呀？ Nah, apa alasan penderitaannya? 因着犯罪而来的吗？ Apakah karena keberdosaannya? 要成就上帝的旨意了。 Yaitu untuk menggenapi kehendaknya Allah. 他在这样的苦难当中继续做忍耐。 Di dalam kesusahan penderitaan yang dia alami, dia terus bersabar. 还有看一下大卫的生活， Dan kita bersama melihat kehidupan dari Daud. 当时的君王扫罗要杀了大卫， Nah, pada saat itu Raja Saul mau membunuh dia. 他的人生的一半的人生一直都逃跑的人生。 Dan di setengah kehidupannya itu adalah kehidupan dengan persembunyian atau pelarian. 他也得到了有一个好的机会，可以杀了扫罗的机会了。 Dan bahkan dia mendapatkan satu kesempatan yang begitu baik untuk bisa membunuh Saul. 但是他这样的瞬间当中也可以做忍耐， Tetapi di dalam waktu yang sekejap ini pun dia terus bersabar. 因为什么呀？ Karena apa? 因为他相信上帝， Karena dia percaya kepada Tuhan. 他完全相信上帝的旨意， Dia sepenuhnya percaya kepada kehendak Tuhan. 所以这样的苦难的时间当中，他们全部都忍耐了。 Oleh karena itu di dalam seluruh masa-masa penderitaan ini mereka juga bersabar. 他们全部相信上帝的约， Mereka semuanya sepenuhnya percaya kepada perjanjian Allah. 到了时间， Sampai pada waktunya, 意思就是过了苦难之后， artinya setelah lewat masa penderitaan, 上帝来高举他们。 maka Tuhanlah yang akan meninggikan mereka. 约瑟呢，在埃及地的承载； Dan bahkan Yusuf menjadi mangku bumi di tanah Mesir. 大卫呢，作为了以色列的君王。 Dan Daud dia menjadi raja di Israel. 看一下但以理的人生， Dan kita melihat kehidupan dari Daniel. 先知耶利米亚， Kita melihat kehidupan Nabi Yeremia.
其他的先知们， dan bahkan nabi-nabi yang lainnya. 还有耶稣基督的门徒， Dan bahkan kita melihat murid-murid dari Tuhan Yesus. 还有使徒保罗， Dan kita juga melihat kehidupan dari Rasul Paulus. 还有我们的历史当中的有跟随耶稣基督的人， Dan kita juga melihat tokoh-tokoh sepanjang sejarah gereja. 他们全部在困难当中忍耐了。 Mereka semuanya bersabar di dalam menjalani masa penderitaan. 因为的是什么呀？ Karena apa? 因为真的他们没有力量的原因吗？ Apakah karena mereka tidak punya kemampuan? 不是。 Tidak. 为什么忍耐呢？ Nah, mengapa mereka bersabar? 因为他们知道了这样的忍耐是上帝真喜悦的， Karena mereka tahu kesabaran merupakan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. 然后呢，他们愿意要成就上帝的旨意。 Dan mereka rindu bisa menggenapi kehendaknya Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 现在虽然我们生活有点苦难， nah saat ini sekalipun kehidupan kita mengalami penderitaan, 但是我们彼此忍耐一下。 tetapi marilah kita senantiasa bersabar. 虽然别人都不知道我的苦难是什么， Sekalipun orang lain tidak mengetahui kesulitan atau penderitaan yang saya alami saat ini, 但是我们的上帝已经都知道了。 tetapi Allah kita, Tuhan kita, Dia mengetahuinya. 我们流泪祷告当中， Dan di dalam tangisan kita berdoa kepada Tuhan, 上帝与我们同在。 maka Tuhan akan menyertai kita. 虽然没有忍耐的力量， Sekalipun kita tidak punya kekuatan untuk terus bersabar, 好像把所有的一切都放弃了。 sepertinya kita telah menyerah pada keadaan. 但是那时候我们要纪念耶稣基督的十字架。 Tetapi pada saat itulah kita juga harus ingat senantiasa kepada salib Kristus. 如果我们这样做的话，我们可以带着好的忍耐，可以跟随耶稣基督而走了。 Maka dengan kesabaran ini kita bisa tetap senantiasa ikut kepada Tuhan Yesus. 这忍耐不是从我们的身上的力量当中出来， Dan kesabaran ini bukanlah hasil usaha kita, bukan karena kemampuan kita lah. 这忍耐的力量是从上帝而来。 Tetapi kemampuan untuk bersabar ini merupakan anugerah yang daripada Tuhan. 我们什么时候可以得到这样的力量啊？ Dan pada saat kapankah kita bisa mendapatkan kekuatan seperti ini? 彼得也这样说， Petrus juga mengatakan hal ini. 希伯来书的记者也这样说。 Penulis kitab Ibrani juga mengatakan hal ini. 你们纪念上帝， Yaitu ketika kita mengingat akan Tuhan. 你们纪念耶稣基督的苦难的时候， Yaitu ketika kita mengingat akan penderitaan daripada Kristus. 可以得到忍耐的力量。 Maka kita akan beroleh kekuatan, kemampuan untuk bersabar. 我们在忍耐的力量当中，我们努力传扬耶稣基督。 Dan di dalam kesabaran kita bergiat untuk mengabarkan Injil Kristus. 我们可以证明出来，我们是个上帝的百姓。 Dan kita bisa membuktikan bahwasanya kita ini adalah umat Allah. 所有的荣耀都归给上帝。 Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. 阿门。 Amin. 我们一起来唱赞美一首歌。 Mari kita menaikkan pujian. 在人生道路上，我愿意放下一切，来到主施恩的宝座前。我所爱的一切，愿为主放下所有，单单爱主耶稣。再来唱。 在人生道路上，我愿意放下一切，来到主施恩的宝座前。我所爱的一切，愿为主放下所有，单单爱主耶稣。 主的爱
洋深处，主的爱使我灵魂磐石，站稳在主的爱。再来唱主的爱，主的爱在汹涌风浪中，使我心灵平静，如同海洋深处。主的爱使我灵魂磐石，站稳在主的爱里。阿爸天父，感谢你。 Aba Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. 虽然我们现在在大风浪当中， Sekalipun saat ini kami tengah menghadapi badai yang besar, 但是我们的心灵可以平静， tetapi jiwa kami bisa mengalami ketenangan. 因为上帝赐给我们平安的心。 Karena Tuhanlah yang memberikan kami damai sejahtera. 虽然我们在苦楚当中， Sekalipun kami saat ini sedang mengalami kesusahan, 但是我们可以忍耐， tetapi kami bisa bersabar. 因为我们在面前有榜样的耶稣基督。 Karena di hadapan kami punya teladan Kristus. 透过耶稣基督，我们可以学到， Melalui Kristus kami bisa belajar. 虽然耶稣没有罪， Sekalipun Kristus dia tidak berdosa, 但是他被钉十字架， tetapi ia harus disalibkan di atas kayu salib. 他一直忍耐。 Dan dia terus bersabar. 所以我们在苦难当中，我们也可以忍耐。 Oleh karena itu di dalam masa kesusahan ini pun kami mau terus bersabar. 求主你赐给我们忍耐的力量。 Kiranya Tuhan Engkau memberikan kami kekuatan untuk terus bersabar. 主啊，你看顾保护我们一定当中所有的家属人。 Tuhan Engkau yang menjaga memelihara seluruh keluarga dari jemaat Elim. 主啊，我们一定当中所有的你的百姓都跟随耶稣基督而走。 Tuhan kami seluruh umatmu, kami seluruh jemaat Elim, kami mau ikut teladan Kristus. 经济上的、身体健康上的一切的问题也完全交托给上帝。 Dan kesehatan kami, keuangan kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. 主啊，我们崇拜当中，我们可以喜悦当中，为了你的国度荣耀而奉献。 Dan bahkan dalam waktu ibadah kami bisa memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. 主啊，我们相信全部都为了你的荣耀而使用， Tuhan kami percaya semua persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan bagi nama. 把所有的荣耀都归给你。 Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama 这样 Tuhan. 的祷告，奉靠耶稣基督的求， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 阿门。 Amin. 主祷文：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。愿主耶稣基督的恩典、上帝的慈爱、生命的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。阿门。